رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول. دائما يحمل بشائر كلنا يرجو القبول. أنت فيك الخير ضعفا فيك تحقيق الأمان. نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي. رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang pendengar, penonton, ibu, bapa, saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Taala lagilah masih kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang kita duduk bersama lagi dengan ibadat siyam, ibadat qiyam dan juga bersama lagi dengan rahmat Allah Taala, keampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga kebebasannya daripada api neraka. Maka semua itu adalah nikmat bagi kita sekalian, orang yang beriman dan juga selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar, pada hari ini insya-Allah kita akan sambung orang panggil kata ruangan kita, raikan kita pisik lah, special. Hanya pada bulan Ramadan ini, setiap hari Rabu, je lebih kurangnya kedua ataupun lewat sikit ataupun awal sikit, insya-Allah lebih kurang itulah. Maka kita masih lagi insya-Allah pada hari ini akan nak belajar lagi mengenai dengan khasais Nabi kita, ciri keistimewaan Nabi. Kuam pisik Nabi kita lah, dia ada kuam pisik pada mana, yang mana pada minggu dulu kita telah masuk buat perbandingan. Kerana para Nabi Allah Subhanahu wa taala tu banyak, 124,000. Dan juga para Rasul Allah Ta'ala 300 lebih. Dan juga ulul azmi 5 orang, yang mana semua itu sayyidul mursalin dan juga khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir sekali dan juga sayyid kepada sekalian rasul adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu dulu kita telah buat bandingan bersama dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan juga Nabi Isa dan juga Nabi Sulaiman. Dan juga hari ini insya-Allah kita akan tamat habis dengan perbandingan orang panggil atau mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada Nabi Isa alaihi salam. Gapo dia yang Allah Taala beri keistimewaan kepada dia, dan juga adakah istimewaan itu ada juga pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan terus pada hari ini sebagai nabi yang terakhir, dan juga kita akan dengar selepas daripada ni adalah khasais. Akan masuklah ya, khasais yang mana dalam kitab ni saya dah bila lebih kurangnya 116 khasais. Tetapi kalau kita tengok kitab Khasais Al-Kubra Al-Imam As-Suyuti tu lebih banyak lagi. Dan juga banyak-banyak ulama yang dia telah hipun. Sama ada hadis yang sahih, hasan, dan juga ada juga hadis-hadis yang lemah. Tapi insya-Allah kita akan bacalah hari ini beberapa khasais keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya tuai kitab ini dia telah ambil daripada hadis yang sahih insya-Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada tu kita akan akan dengar dulu dengan mukjizat yang Allah Taala beri kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga apakah mukjizat pada Nabi Isa itu adanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita silakan Ustaz Ramli pada pusingan yang pertama ni dulu. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sejahtera kepada ibu bapa semua. Alhamdulillah kita dah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu taala supaya Tuhan ni terima akan segala amalan baik kita pada bulan Ramadan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina li kitabikal karim wa jami'a a'malina as-salihah. Maka alhamdulillah sedang mendengar semua, kita nak sambung lagi iaitu tentang mukjizat para nabi dahulu, dan kita nak pegur dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita dengar pada minggu yang lalu iaitu tiap-tiap mukjizat yang ada pada nabi dahulu dia ada juga pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun perkara itu rupa yang sama ataupun hampir-hampir dekat nak sama. Dengan itu kita dah sebut dah nabi-nabi beberapa nabi pada minggu yang lalu. Minggu ini saya ingin lagi nak sebut itu satu nabi yang terbesar iaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran iaitu Nabi Isa Allah izin kepada dia menghidupkan orang mati. Dan Allah SWT mengizinkan kepada dia boleh kepak tanah liat. Dan dia siup dengan roh dia, hidupkan perkara itu dengan izin Allah SWT. Dan Allah izin kepada Nabi Isa boleh menghilangkan orang mata buta. Dan izin kepada Nabi Isa boleh dia hilang orang nyakit kulit, nyakit bala dia panggil. Dan Tuhan lagi kepada Nabi Isa alaihissalam, tahu benda gaib. Mungkin semua tak. Di sini yang sebutnya itu benda hak gapo kok kaum dia makan. Dia tahu di rumah dia tahu. Dan gapo kok benda hak kaum dia tu dia sifat taruh hak nak makan esok pula dia tahu. Ini adalah kelebihan atau mukjizat yang Allah Subhanahu taala bagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Tengok di sini Allah Subhanahu taala cerita kepada kita dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Sepatutnya kita dalam bulan Ramadan ni kita baca dengan tertib, itu lebih berjamah. Maka di sini Allah SWT kata dan Nabi Isa terutuh pergi kepada Banu Israel dan dia datang dengan dalil yang jelas iaitu mukjizat. Yang pertama, anni aku Nabi Isa akhluqu lakum minat tin, aku kepang dengan tanah liat. Kahayati tayri, dengan rupa supaya rupa burung dah tak? Supaya budak dia. Duk pa tanah liat ataupun tanah minyak di naman dia. Jadi rupa burung. Fa anfuku fihi, aku siup. Dia kata tak? Fa yakunu tayran bi iznillah. Jadilah perkara itu jadi burung hidup dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Nabi Isa kuasa dak, Tuhan izin. Karena menghidupkan satu roh, mematikan satu roh, manusia tidak ada kuasa. Walaupun dia jadi nabi. Di sini saya kata biiznillah, tapi itu salah kata Nabi Isa ni ada kekuasaan bukan. Mukjizat saya bagi tadi dia siup menghidupkan tanah liat jadi burung boleh terbang. Yang kedua, wa ubri'u, kami menghilangkan al-akmah, iaitu orang hak mata buta. Wal abras, orang yang kulit jadi bala. Wa uhyil mauta biiznillah, kami hidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Mujizat bagi tadi Wa unabbiukum bima ta'kulun, dan kami bagi tahu ataupun royak cerita kepada mereka itu apakah yang dia makan pada hari ini. Makna kata Nabi Isa tahu atau kaum dia hari ini makan apa? Tiap-tiap umat tahu be. Benar tak? Tak tahu. Saya tak tahu Mustaq Muslim makan apa, saya tak tahu. Umur dia saya tak apa. Kau cari benda dapat saya nampak.
Nabi Isa tahu kata dia, tahu tak umur kausa 2 3 tahu tak dia makan gapo pada hari ni. Dan wama tadakhiruna fi buyutikum. Dan apa yang jadi nak makan pada esok pula. Tahu. Ini benar gaib panggil. Tuhan izin kata dia, tahu. Dengan itu kita nak pegur dengan Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gapo ngati ada perkara demikian itu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi kita serupa juga mukjizat dengan Nabi Isa dari segi menghilangkan penyakit dia panggil. Nabi Isa hilang penyakit apa? Iaitu orang mata buta dan penyakit kulit. Nabi kita sendiri disebutkan dalam satu hadis ini panjang kita akib makna selalu. Satu perang Nabi tak kepung semua sahabat dia pada hari itu pada perang Khaybar. Nabi royak kata tak, esok hari aku nak urus satu dera. Orang pergi dera dalam perang. Orang ni siapa? Nabi tak tahu siapa tapi royak tu orang sifat lagu mana. Yang pertama orang kata tak, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka negeri dengan sebab dia. Yang pertama, iaitu tak yaftahullahu ala yadai. Yang kedua, yuhibbullaha wa rasulah. Sahabat sekarang ni kasih Allah, kasih kepada Rasul. Oh, siapa tak say lagi dengan sifat lagu ni. Dan wa yuhibbullahu wa rasuluh. Allah kasih kepada dia, Rasul kasih kepada dia. Semua sahabat dengar ni bulat mata sinar. Siapa nak tahu? Sehingga lagu mana? Sehingga semua sahabat fabatan nasu yadukuna lailat ayyum yu'taha. Duk mikir malam tak tidur. Siapa Nabi nak win ni? Siapa tak serak? Orang yang Tuhan kasih kepada dia, Rasul kasih kepada dia. Orang yang nak buka negeri esok ni. Pakak mikir aku apa? Pakak mikir ni. Siapa ni? Sehingga tidur tak menerah malam tu. Sampai pagi esok Nabi kepung semua tentera dia nak perang. Semua sahabat dengar. Mata sinar tengok Nabi nak dia kata siapa nak boleh dera ni. Nabi panggil kata, mana Ali? Aina Ali ibn Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Allah, natu Nabi. Itu isteri kepada Fatimah, anak Nabi. Dan orang jawab kepada Nabi kata, dia sakit mata wahai Nabi. Ini cerita dia. Ali sakit mata hari Nabi. Orang hak Nabi nak dera tak mari pada hari ni sebab sakit mata. Lalu Nabi kata, panggil dia mari. Panggil mari. Ali mari. Dengan sebab Nabi panggil mari kena mari. Lalu tu Nabi kata berdoa dan Nabi kata ni ludah dia masuk dalam mata Nabi. Nabi kata ludah Ali masuk dalam mata Ali bin Abi Talib. Ali dia kata tak, mataku hilang selalu. Perumpamaan mataku ni tak pernah sakit sebelum ni. Allahu Akbar. Ini panggil mukjizat lagi. Nabi Isa mula menghilangkan orang yang mata buta, boleh celak semula, menghilangkan orang yang kulit, hilang semula. Nabi kita sepatu juga menghilangkan Ali sakit mata sana. Ludah dia berdoa, hilang selalulah. Sama juga mukjizat. Allahu Akbar. Nak pergi lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita berguru dengan Nabi Isa menghidupkan orang mati, hidupkan nyawa semula. Nabi kita sepatu juga dekat-dekat. Walaupun tak sama, hampir-hampir juga. Hadis ini yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh satu sahabat nama Jabir bin Abdullah. Dia kata, aku demam. Maritu faja'ani Rasulullah. Aku demam. Nabi mari bersama dengan Abu Bakar dan Umar. Di masa tu ketika Nabi mari itu aku dah pitih. Tak khabar pitih. Pitih ni 100% mati dah. Nyawa ada lagi, tak khabar apa langsung. Nabi kita ambil wuduk, tak ada air lebih tu. Air bekas Nabi wuduk, Nabi tak ada taruh. Ambil air itulah, gicuah atas Jabir bin Abdullah. Segar selalu dah. Segar selalu. Sebab hidup yang mati dah ni. Segar, saya ingat tak? Apabila dia segar, faqultu ya Rasulullah, kaifa aqdi fi mali, kaifa asna'u fi mali. Tanya satu masalah. Nak ayat kat sana ni dia pita tak khabar dah ni, khabar dah. Nabi kita ada juga satu mukjizat sama dengan Nabi Isa dari segi menghidupkan orang dah mati dah ni, menghidupkan ataupun mensegarkan orang hak pita sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Allahu Akbar. Ada lagi hak sama dengan Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam.
Nabi Isa dia cerita akan benda gaib. Apakah orang ni makan, tiap-tiap umur hakam dia, kaum Bani Israel. Dan goyak kata esok umur nak makan apa dia tahu. Nak makan sup tom dia tahu. Pelik juga ni. Tu heavy. Ini yang mukjizat yang Tuhan bagi kepada siapa dan Tuhan sekat pada siapa yang Tuhan kandak. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali iaitu Nabi kita kecek tentang benda gaib dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang diakid contoh oleh Tuhan kita iaitu hadis yang disebut la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia bergebuk nak buat sujud besar-besar panggil. Ni cerak. Nabi kecek semasa Nabi sejik buat dengan pertama ya. Buat dengan pertama, bergabung dengan ada pertama, tiang dengan batal pertama, seming lewat lantai ni dengan pasir sahaja kalau sujud lekat tak dahi ni. Allah. Masa tu. Masa sekarang ni, Allahu Akbar, masjid ni dihias dengan segala perhiasan yang kalau kita pergi masa kejut tengok. Tengok kau dinding siapa tak kosok maya panggil. Molek lajak, comel. Comel lot lain banyak lajak. Dah. Comel masjid ni sehingga kita tak kosok nak semaya pula. Tengok ke sini, sapu sing kita ni bakul belakang ni, tak puas hati lagi tengok. Comel telajak tapi sayangnya tidak ada orang pergi kepada masjid. Ini salah satu yang Nabi kita sebut, tak ada masa Nabi berlaku dah sekarang perkara yang gaib juga panggil. Allahu Akbar. Dan kita sebut sini bukan semua dak, sekadar saja. Sekadar kata Nabi kita dan Nabi dahulu ada mukjizat yang sama ataupun hampir-hampir nak sama. Ini tanda kata mukjizat Nabi kita ni tak jauh. Nabi kita mari daripada Tuhan yang tula juga. Bukan hak Tuhan lain tak. Nabi kita mari daripada syariat hak tula juga. Hak tula juga. Allahu Akbar. Semua kita dengar saat ni iaitu adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nak pergi dengan Nabi Isa alaihi salam dan kita akan suruh lagi khasais ataupun keistimewaan yang khusus pada tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan oleh Ustaz Mukhlis, dipersilakan. Alhamdulillah, itu adalah perbandingan lah. Bukan bandingan sangat tapi nak kata setiap kita dah oyak pada minggu dulu. Setiap Nabi mana-mana sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada mukjizat belaka. Dan juga setiap Nabi mana-mana yang ada mukjizat itu pun ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sama ataupun lebih azam, lebih besar lagi mukjizat itu yang Allah Taala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya seterusnya kita akan dengar selepas daripada ni khasais. Khasais ni makna kata istimewa capak khas yang adanya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pada nabi yang lain. Ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kuapisik ni. Kuapisik timi capak you ni tu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan dengar selepas daripada ni sedikit-sedikit insya-Allah yang banyak yang mana dalam kitab ini ni sebanyak 116 perkara. Allah. 116 perkara. Boleh jadi habis tak habis tapi yang pentingnya pada ruangan ataupun halaqah yang terakhir kita nak dengar juga iaitu khasais kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak habis kita nak pergi baca mana? Ya. Tujuan apa? Tujuan nak bagi kita khabar kata kita jadi nabi, jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bukan tamadah. Kita kena bangga, kita kena gembira, kita kena banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala utuskan kita, jadikan kita salah satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan masuk khasais yang pertama. Yang pertama sekali khasais ataupun istimewa yang adanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu iaitu nabi-nabi sebelum daripada ini kalaulah dia ada hidup selepas daripada Nabi Muhammad ataupun semasa Nabi Muhammad, mereka akan beriman dan juga akan turut akan tolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akan turut. Allah Subhanahu wa taala dia kata bala mana thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun bihi wa la tansurunna. Nescaya Nabi dulu-dulu kalau berada masa Nabi Muhammad ni, mereka akan beriman kepada Nabi.
Mereka akan ikut turut Nabi SAW. Boleh jadi salaku seorang umat Nabi, walaupun dia adalah Nabi. Akan tolong kijaan Nabi, kijaan dakwah Nabi SAW. Kalau kita nak tengok gambaran yang cerak nyatanya, malam Isra' Mi'raj sendiri pun Nabi SAW jadi imam kepada sekalian Nabi. Jadi imam kepada sekalian Nabi, yang mana Nabi semua itu dah mati. Tetapi malam Isra' Mi'raj itu yang kita akan dengar khususnya lagi khasais yang sebut mengenai dengan Isra' Mi'raj. Riwayat kata para Nabi itu jadi makmum maya sebelah belakang Nabi SAW. Dan juga yang kita dah dengar mengenai dengan Nabi Adam, banding syafaat kisah Nabi Adam pada minggu dulu pun. Manusia akan segera dicari orang yang boleh tolong mereka. Orang yang pertama sekali ingat iaitu Abul Bashar, bapa kepada sekalian manusia iaitu Nabi Adam. Kita jumpa dengan Nabi Adam. Suruh tolong Nabi Adam ni beri syafaat pertolongan, tapi akhir sekali Nabi Adam tak boleh nak beri juga. Satu kali hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarh Sunnah dia, yang mana sanad ni adalah sanad yang hasan lah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia cerita kata mana? Satu kali Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia pergi dengar, dia pergi jumpa kitab dulu sebelum daripada datang ataupun turunnya kitab Al-Quranul Karim. Maka dia baca isi, dia dengar isi yang berada di dalam kitab itu, yang mana riwayat ni dia tak sebut kitab balas mana. Kitab Injil ke, kitab Taurat ke, dia tak sebut. Sehingga Umar rasa kata, rasa kena hati dah, suka. Dan dia bibik dia ambil kitab itu tu pegang dan juga pergi jumpa dengan Nabi. Dia seolah-olah kata nak baca ataupun nak Nabi tahu kata benda yang dia jumpa dalam kitab itu, dia rasa kata lekat hati dan juga rasa kata betul kena nak. Maka Nabi SAW dengar. Nampak Umar bagi kitab mari itu, baca dengar, ghadab, Nabi marah. Nabi SAW marah. Selalu kata, tanya kepada Umar, amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab. Hei Umar ibn Khattab, adakah mu ni tak yakin lagi ataupun duk songsai lagi, duk rasa ragu lagi apa yang berada di dalam Quran? Mana kata tak orang panggil tak cukup lagi ke dengan Quran yang turun mari ini adalah zalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada kau songsai dai-dai dah dalam Quran. Tak orang panggil tak cukup nak bagi mu, hei Umar. Munduk ragu-ragu lagi ke? Dok songsai lagi ke? Dok syok lagi ke mengenai dengan Al-Quran ni? Siapa kamu ni kena gitu ambil daripada kitab yang lain? Maka Nabi SAW ayat lagi kata, walladhi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Jelas lah benda yang semua adanya dalam Quran ni, jelas lah bagi fak kamu ni. Tak pasti lah fak kamu ini kena gitu kena gi cari ajaran yang berada di dalam kitab yang lain selain daripada Al-Quran yang aku bawa mari ini, yang wahyu telah turun kepada aku ini. Maka Nabi SAW ayat lagi kata, walladhi nafsi biyadih, aku bersumpah dengan Allah Ta'ala, lau anna Musa, boleh jadi, boleh di sini boleh ada kitab hak Sayyidina Umar hari ini adalah kitab apa? Kitab Taurat hak Nabi yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi yang kata, aku bersumpah dengan Allah Ta'ala yang hidup aku di tangan Allah Ta'ala ini, kalaulah masa ini Nabi Musa masih hidup lagi, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, nascaya dia akan ikut aku tu, aku beriman kepada aku. Kitab dia itu akan tidak boleh diguna, dia pun akan ikut Al-Quran juga. Hei Umar, Allahu Akbar. Ni adalah khasais bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala telah menyaksi kata, kalaulah Nabi dulu-dulu hidup ataupun masa hidup semasa Nabi Muhammad, mereka itu akan beriman, akan ikut ajaran yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, di antara khasais yang adanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu kitab Taurat, kitab Injil. Taurat kepada Nabi Musa, Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihi salam telah beri berita gembira kata Nabi yang akan datang ataupun Nabi yang terakhir yang akan datang itu
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut habis sifat Nabi. Sebut sifat Nabi saja tak cukup, bahkan sebut sifat-sifat ashabuhu pula. Sahabat Nabi, sifat dia balah mana, sifat dia balah mana. Sebut habis di dalam kitab Taurah dan juga kitab Injil. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia. Atha bin Yasar dia kata aku biasa jumpa dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dan juga dia tanya kepada Abdullah bin Amr bin As kata, "Ya Abdullah, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah awil Injil." Boleh ke tak mung tolong royak kepada aku mengenai dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah disebut di dalam kitab Taurah. Qala ajal, boleh. Wallahi innahu lamawsufun fit Taurah bi ba'd sifatihi fil Quran. Telah sebut sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Taurah. Di antaranya sifat yang telah disebut di dalam kitab Taurahnya, iaitu yang pertama sekali, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mari menjadi saksi, orang yang mari royak berita baik, wa nadhira, royak berita-berita yang orang panggil berita duka cita lah, berita tak molek, wa hidran lil ummiyin, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pengawal orang-orang Arab. Orang yang mari kata nak bangkit orang-orang Arab ini jadi tinggi meningkat daripada ummiyin yang asalnya tak gerti baca, tak gerti tulis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mari bangkit mereka jadi tinggi. Ini di antara sifat-sifat yang telah disebut di dalam kitab At-Taurah. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah Rasul Allah Ta'ala, dan juga orang yang datang ataupun adalah hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang asyidda 'alal kuffar. Orang panggil takemah baikan. Orang panggil apa? Kerah bersama dengan orang kafir, sama manakala dengan orang yang jadi orang Islam sendiri ini ruhama, sia belah gimari, rahmat gimari. Ni yang kata sifat Nabi dan juga sifat para sahabat yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, ada bekas-bekas kesan-kesan sujud mereka yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah khasaislah bagi sifat-sifat para sahabat yang ada bekas-bekas di dahi mereka. Bukan hanya pada sahabat saja, sehingga kita sendiri pun ada. Sifat ini sebut dalam Quran dan juga ada sebut di dalam kitab Taurah itu. Tapi nak kata sifat kesal ataupun rongrai kesal bekas sujud kita, bekas ambil air semaya kita ataupun sujud kita ini masih ada. Dan juga adalah bekas kesal yang Nabi SAW akan akan ingat kata mereka itulah adalah umat aku pada hari kiamat. Nabi akan nanti di orang panggil kata Al-Haud. Telaga Al-Haud Nabi duk nanti. Duk jaga telaga dia. Tak sewi umat lain mari boleh minum di telaga itu. Supaya dengan satu orang lelaki jaga telaga air dia, tak sewi orang lain ni mari makan daripada air yang berada di dalam telaga dia. Mari sahabat tanya kepada Nabi pada zaman itulah, ya Rasulullah, pamu nak ingat balah mana, nak cek balah mana, kata siapa umatmu, siapa bukan umatmu. Nabi SAW kata, aku ingat. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ada bekas-bekas di dahi mereka, bekas ambil air semaya. Nabi SAW ingat kata inilah ummati, umatku. Allahu Akbar, sifat. Ada orang yang kena sekat. Nabi tanya kata, sekat apa malaikat? Tu umatku tu. Malaikat jawab kata, tu umatmu sungguh, tapi umatmu yang tak biasa turutmu sikit habuk selepas daripada mematihi Muhammad. Maka tak patut dia, tak bolehlah dia pada hari ini nak boleh berjumpa denganmu. Maka itu nak kata sifat. Sifat yang telah disebut dalam kitab Taurah, iaitu sifat Nabi sendiri dan juga sifat sahabat pun sebut juga. Khasais yang ketiga,
kelebihan ataupun istimewa ความพิเศษที่มันเกิดขึ้น semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Allah Subhanahu wa taala semasa Allah Taala nak bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Allah Taala sekat para syaitan, para syaitan ni tak sewi dia naik mai kepada langit. Balas mana cerita dia? Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Tirmizi dalam kitab Sunan dia dan juga Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia adalah dengan sanad yang sahih. Daripada Ibn Abbas. Cerita dia panjang. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia cerita kata balas mana? Jin ni dia dengar suara. Dia dengar wahyu. Jin ni dia dengar orang panggil kata mesyuarat ataupun suara hak duk kecek di antara malaikat. Malaikat ni duk kecek gapo, duk sebut gapo ni dia dengar. Maka dia dengar sehingga dengar masuk pakak dia pakak naik lagi untuk nak dengar. Orang panggil kata duduk di bawah tapi pakak naik kepada langit untuk nak dengar bicara para malaikat. Dan juga dia dengar itu sungguh. Dia klik mari royak kepada demo lain, kepada puak-puak dia royak. Benar gapo yang dia dengar di atas langit itu royak sungguh sah. Dia dengar benar royak sungguh sah, royak sungguh. Tapi lebih daripada tu dia royak orang panggil tu tamuh. Benar-benar yang tak benar, benar-benar yang batil. Benar-benar yang batil. Maka sehingganya Allah Subhanahu wa taala bangkit. Bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jin ataupun fak dia ini ni naik pergi untuk nak dengar, nak tahu kata khabar sungguh ke, benar ke Allah Taala telah latih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berlatih seorang nabi lah nak jadi nabi. Maka dia dengar sungguh, dia pergi cari kepada Tok Nebel dia lah, iaitu Iblis. Pergi cari Tok Nebel dia, pergi royak kebenaran, pergi royak berita, pergi ngadu lah, royak kata, suara hak pelik-pelik, dengar itu tu, kata wasapa bukan benar biasa dah, fak dia dengar. Pergi royak kepada Iblis. Iblis pun royak kata, ni rasa kata ada benar pelik berlaku. Suara pelik. Pasal mana pelik berlaku itu? Orang panggil kata illa rumiya bi shihabin yuhriqu ma asaba. Ada anak mana lah duk pasang berlaku, pasang orang panggil kata dengan dongdau di atas langit itu tu. Maka Iblis yang kata, haikan pasal ni kena ada gapo piksik yang berlaku pada masa ni. Fabatha junudahu. Iblis hatta puak-puak dia, tahan dia. Hatta fak tahan dia. Maka fak tahan dia, fak-fak dia, anak tangan dia ini dia carilah. Gapo yang berlaku sehingga pergi jumpa Nabi SAW duduk semaya di antara ataupun di tepi pohon tama. Satu pohon tama. Maka fak dia klik mari untuk royak kepada Iblis laknatullahi alaihi, kata hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala telah bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wujadi nabi. Itu tiga khasais yang pertama lah. Tiga khasais yang pertama yang mana adanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya setiap nabi kalau ada hidup semasa sekarang ni, semasa nabi, mereka akan beriman kepada nabi, akan ikut nabi. Kitab mereka sebelum daripada ni tak boleh guna. Yang keduanya, gapo yang kedua tadi? Yang keduanya iaitu sifat nabi, sifat para sahabat nabi ni telah sebut dalam kitab Taurat dan juga Injil. Dan juga yang ketiganya, semasa dibangkit nabi ni, Allah Subhanahu wa taala sekat para syaitan. Mudah-mudahan kata tak sebaik ngaru lah. Tak sebaik ngaru kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tiga yang pertama. Kita akan dengar lagi tiga daripada Ustaz Ramli, dari kita akan terus lagi insya-Allah. Alhamdulillah, kita dengar lagi tentang khasais ataupun benda khususiat bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi yang dahulu. Iaitu dah dinamakan khususiat. Saya kita ni kecek bahasa Melayu ni ada benda khusus ataupun khususiat pula. Kita ambil bahasa Arab ni jadi bahasa Melayu dah. Kita faham belakang benda khusus iaitu cepat bagi orang itu. Ni khusus Nabi iaitu khasais cepat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada kepada para nabi yang dahulu. Di sini yang saya ingin sebut iaitu Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi kita dalam medan perang dengan para al-malaikah. Apakah maksud di sini? Iaitu Allah Subhanahu wa taala tak pernah hantar al-malaikah gi tolong dalam medan perang kepada nabi yang dahulu sama sekali pun. Ini dia khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu Wa Taala hatta malaikat gi dalam ada pergi hak naik pergi. Di sini kita sebut beberapa pergi yang dicatat oleh Al-Quran dan hadis Nabi kita sendiri dan dalam kitab-kitab sejarah. Yang pertama dalam pergi Badar Al-Kubra itu dalam pergi Badar, pertahanan kedua Al-Hijrah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran iaitu surah Al-Imran ayat yang ke-123 hingga 126 ni cerita pergi Badar. Itu Allah sebut di sini alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafin minal malaikati munzalin. 3,000 malaikat. 3,000 dah. Dan saya kata tak, jikalau mereka itu tetap sabar dan takwa, saya akan tambah lagi. Yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin pula. Allahu akbar. Jikalau dah tentera Nabi, sahabat Nabi ni tetap sabar, tetap jadi orang takwa sungguh, Allah SWT akan tambah lagi tentera di langit itu daripada al-malaikah 5,000 orang yang bernama pula musawwimin. Orang kita nama so 23 nama gapo atik. Allahu akbar. Lalu itulah di sini saya ayat kata tak, tu hatta malaikat mari daripada pergi ni jadi khususiat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk gapo? Wi benar daripada pergi. Satu nak benar, yang kedua nawi seterus ni gerum. Tak gerum mana malaikat bukan manusia. Malaikat tak Allah syirak dah. Siapa boleh pergi dengan malaikat atik? Kita stay dunia nak lawan seorang satu malaikat tak boleh juga. Hak ni 5,000 malaikat mari. Allahu akbar. Lalu itulah Ibn Abbas dia kata tak, di tengah-tengah berlaku pergi ada satu orang Islam. Kalau kita baca dia panjang, banyak makna selalu. Ada hadis yang dicatat Imam Muslim. Ibn Abbas dia kata tak, tengah-tengah fak Islam pergi ni ada satu orang sahabat Nabi dah hamak satu orang musyrikun. Hamak berkat tak. Tengok orang musyrik bah mati. Kejut lek. Bukan sebab tunggu dak. Ini dalam pergi apa ni? Dalam pergi Badar Al-Kubra. Ya sebenarnya malam ni lah suratul Anfal ni sakut dengan tu. Jalanlah. Malam ni. Sakut dengan dia dah. Dengan itulah satu orang sahabat hamak orang musyrikun, dia dengar. Dia kata tak, itsami'a darbatan bis-sauti fawqahu wa sautul faris yaqulu aqdim haizum fanadhar ila al-musyriki ama fakharra sa'iqa. Dia dengar suara pukul gah. Suara roter gah tak. Tiba-tiba orang musyrikun yang hamak ni gebah depan dia. Dia tengok tak, muka yang luka. Allahu akbar. Bukan putus kak dah. Luka kepala dia. Luka dahi dia ni dengan sebab kena pukul dengan satu rotel. Tapi tak nampak. Dengar suara. Ini nak ayat kata malaikat tu pergi juga. Lalu itulah satu sahabat ni lepas pergi ia ambil cerita ni dia ayat kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa haddasa bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Nabi kita kata sadaqta dzalika min madadis sama'i tsalisah. Ya betul, itu adalah malaikat pada langit yang ketiga. Mai pergi juga. Allahu akbar. Khususiat Nabi kita ni Allah sebenarnya hatta malaikat pergi juga. Allahu akbar. Saya ingat satu hadis yang kedua royak kata, hadis ni yang royak oleh Umamah bin Sahm, dia kata tak, ayah dia biasa pergi ataupun pergi pergi Badar juga. Ayah cerita kepada anak dia lah, goyak tak? Apa kita ni goyak kepada anak kita hak benar berlaku lepas dah. Goyak tak anak dia? Dia kata kami ni, ayah dia kata tak, dalam hidup pergi Badar ni akik pedih nak acung lah. Nak kekak tak? Akik nak kerak tak? Tiba-tiba pedih tak hafal lagi. Gebah dah. Fayaqa'u ra'suhu ala jasadihi qabla an yasila ilaihi. Tiba-tiba aku akik pedih nak takir dia, nak pacung dia, nak catah dia nak. Tekak utuh dah. Ayat kata malaikat pergi pergi juga. Allahu akbar. Lalu tu dah ada satu sahabat tanya kata siapa kata pergi pergi pada hari tu? Ada. Ataupun siapa ada hak pergi tu Nabi Muhammad ni pilih siapa tak pergi gitu tak? Lalu tu dia kata tak, min afdalil muslimin.
Setengah orang sahabat hak mulia saja pergi pada hari itu. Bukan orang biasa. Orang debel saja pergi hari itu. Orang debel lah pada sahabat Nabi yang pergi pergi Badar. Sehingga Nabi kata tak? Wa kadzalika man syahida badran minal malaikah. Supaya juga dengar malaikat hari pergi Badar tu hak mulia juga pergi hari itu. Bukan malaikat biasalah hari pergi pada hari itu. Semua ni nak ayat kata hak pergi pergi ataupun malaikat hak masuk dalam pergi ni khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pergi Badar. Dan yang kedua pergi Uhud pula. Pergi Uhud sepatu juga pergi Uhud ni. Satu orang daripada sahabat Nabi dia kata tak? Iaitu Sa'd bin Abi Waqqas dia kata, aku tengok Nabi pada hari pergi Uhud ni bersama dengan dua orang lelaki duduk di tepi Nabi. Lagu mana rupa dia? Alaihi mathiyabun bidun. Dua orang ni pakai putih yang putih sungguh, suci. Bukan orang biasalah. Ka'asyaddil qitali ma ra'aitu ma qablu wala ba'du. Perang dengan sungguh gitu. Dua orang tepi Nabi ni pakai putih. Perang dengan sungguh dan aku tak usah tengok orang ni dan aku tak tengok lagi lepas pada hari itu. Itu malaikat. Allahu akbar. Dalam Imam Muslim tambah ada satu riwayat dia kata tak, yakni Jibril wa Mikail. Allah. Jibril dan Mikail dia pergi tepi Nabi pada pergi Uhud. Nak kata nah Allah Subhanahu hatta malaikat pergi bukan malaikat biasa dak. Ini malaikat besar dah Jibril. Tua dah Jibril ketua malaikat ni. Allahu akbar. Ini pergi Uhud. Dan pergi Ahzab pula. Pergi Ahzab yang berlaku pada tahun yang kelima. Saat ni pergi Uhud ni tahun yang ketiga Al-Hijrah. Al-Ahzab yang mana kita dengar Ustaz Mukhlid dulu iaitu perang yang dikepungkan oleh semua orang musyrikut, termasuk orang kafir Mekah, orang Yahudi, fak kampung Arab Badawi, kepung semua 10,000 orang negeri Seri Bumi Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya ayat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha. Allahu akbar. Wahai orang-orang yang beriman, kecek kepada sahabat Nabi dan kepada orang mukmin semua, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika datang kepada kamu itu ada orang Islam akan tentera 10,000 orang. Fa arsalna, kami hatta teraya alaihim kepada mereka satu angin yang kuat. Yang kedua hak ni kita sebut wa junudan lam tarawha, dan tentera yang kamu tak dapat nak tengok. Ya, malaikat. Kita tak dapat tengok malaikat ni. Tahu tak ada. Tak dapat tengok. Kan? Allahu akbar. Ini dalam perang Badar. Lalu tu Ibnu Katsir dia kata Allah Subhanahu wa taala hatta angin saat ni dan hatta malaikat mari saat ni tolong Nabi ataupun sebagai nak wi rahmat kepada Nabi ni. Lalu itulah angin hak atas saat ni tak. Bukanlah angin hak kaum Nabi kaum Ad atau kaum Samud dak. Karena apa? Karena angin atas ni angin biasa angin. Angin sekadar kata nak kucat tentera orang musyrik tak kata tu ya. Kemo hacur puyuk balik habis, tahat alih hundur kelai. Karena angin hak timpa kada kaum Ad, kaum Samud ke, angin bala tu betul. Kena hangu hitam mati cu. Tak supa. Ha tu angin tak supa angin. Dan di sini juga karena gapo? Dia kata tak, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Subhanahu wa taala akan azab kepada mereka itu, ni orang kafir ni. Jika Nabi ni berada bersama dengan mereka itu juga. Allahu akbar. Rahmat Nabi dah ni. Dan tengok lagi di sini dalam pergi Hunain pula. Pergi Hunain sepatu juga. Allah Subhanahu wa taala hatta al-malaikah masuk perang juga. Allahu akbar. Lalu tu dia kata orang pergi pada hari tu ramai sahabat Nabi. Tapi Allah hantar malaikat pergi tolong lagi. Sehingga mayat orang musyrik mati pada hari tu tak. Rupa supa berlaku. Tanda kata yang pukul dia, yang rodel dia, yang katak dia pada tempat yang satu itu al-malaikah. Kena pukul dahi belaka. Dahi hidung kena patah hidung belaka, supa belaka orang kata. Bukan orang cerak lah. Kalau Ustaz mau kelik catah lain saja, catah lain tak supa. Ni malaikat betul belaka. Tepat kena supa belaka.
Lalu tu satu ulama yang mari buat khotel kat kita sini, kita nak ambil khotel, dia kata tak. Semua perang hak Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat gini, setengah perang malaikat perang diri. Setengah perang malaikat gi saja je. Gi buat we gerum. Gi buat we orang musyrik takut. Hundur takut dengan rupa ke atau dengan suara ke, buat we setengah takut pada orang Islam. Lalu tu dia kata tak, malaikat pihak ni itu Abdullah ibn Abbas. Itu hadis ni yang dicatat oleh Ibnu Ishaq. Dia kata Ibnu Abbas kata tak, malaikat yang masuk perang ni hak perang diri satu kali sahaja, itu dalam perang Badar sahaja. Bahkan perang lain ni masuk perang Uhud, perang Ahzab, perang Hunain dan perang lain lagi gi untuk nak menggerumkan seteru kepada orang Islam sahaja. Allahu Akbar. Ini adalah khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-maqam al-mahmud. Kita doa selepas kita dengar orang bel tu, wa ba'athul maqam al-mahmud allazi wa'adta. Apakah maksud al-maqam al-mahmud? Ataupun tempat yang dipuji. Al-maqam tempat ataupun peringkat. Al-mahmud yang dipuji. Apa maksud di sini? Dengan itu sebut dalam Quran juga tak? Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan kata lagi sini oleh Ibnu Jarir, ini ulama tafsir. Dia kata al-maqam al-mahmud di sini iaitu pada hari kiamat semua orang nanti nak wui Tuhan ni kerak. Kata siapa nak jadi ahli syurga, siapa yang ahli neraka, duduk dalam qad dia teruk. Lalu itulah pergi jumpa dengan Nabi Adam yang kita dengar start dulu, pergi jumpa dengan Nabi Nuh, pergi jumpa dengan ulul azmi, semua 5 orang 4 orang tak siapa boleh kecek dengan Allah pada hari itu kecuali pergi jumpa dengan Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak itulah dinamakan al-maqam al-mahmud. Orang yang kecek kita kata, wahai Tuhanku, keraklah ataupun kerak sinlah ataupun selesailah. Siapa nak di ahli neraka, siapa nak di ahli syurga. Nabi kecek baru Tuhan ni hukum di antara manusia. Supaya Imam Al-Qurtubi dia kata tak, al-maqam al-mahmud di sini ada banyak perselisihan makna dia. Yang asah sekali, yang lebih kuat sekali, yang lebih betul sekali kata asy-syafa'atu lin-nasi yaumil qiyamah. Itu syafaat dah tu. Hak Nabi ni kecek atau wahai Tuhan, wahai Tuhanku, selesailah di antara manusia pada hari ini. Siapa yang ahli syurga, siapa yang ahli neraka. Itu al-maqam al-mahmud khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga bapa segala nabi, bapa segala manusia tak boleh juga. Itu Nabi tak boleh. Nabi itu sahajalah. Ini kita nak ambil secara ringkas. Dan kita pergi pada seterusnya, iaitu yang di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata tak, apabila Tuhan nak hidup semua manusia semula ni, lepas kita mati semua dunia ni, siapa ke orang mula-mula yang akid kepala nak, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata juga, wa awwalu man yadkhulul jannah. Orang yang mula-mula sekali akan masuk syurga. Tak benar Nabi nak masuk. Allah. Bahaya sekadar mana tak boleh masuk. Nabi dahulu Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir Nabi Isa tak boleh masuk kalau Nabi tak masuk lagi. Hal khususiat juga. Sehingga Nabi kita sebut diri tak. Fa akunu awwala man tanshaqqul anhu al-ardu. Sehingga aku jadi orang yang pertama diangkat kepala aku naik pada bumi. Lepas kita mati semua dah. Allahu Akbar. Dan Nabi kata lagi, pada hari kiamat dah, akulah orang yang mula-mula dibangkit daripada bumi. Dan Nabi kata, aku juga jadi ketua manusia pada hari kiamat. Dan aku juga jadi orang yang pertama akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut satu hadis lagi, ini hadis sahih juga, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang dicatat oleh Imam Muslim. Dia kata tak, Nabi kata, ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu. Aku pergi sapar pintu syurga, ditutup pintu syurga. Kerana bulan Ramadan terdengar tak? Bulan Ramadan pintu syurga dibuka. Kerana masa biasa kata.
Fa astafti, aku minta buka. Fa yaqul khazinu, penjaga syurga tanya, man anta, siapamu? Tanya. Karena malaikat setengah malaikat tak tahu. Kata siapa ya dia siapa? Kecuali Tuhan wi tanda kata dia, wi nama dia, tak kalau orang ni mari, aku izin buka. Ada. Sepengah Nabi Isra al-Mi'raj, pintu langit ditutup juga. Tanya siapa orang ni? Oh, Nabi Muhammad, iaitu utusan Allah, baru dia buka. Hal ini sepatu juga. Fa aqulu Muhammadun, aku jawab Nabi kata, Muhammad. Fa yaqulu, malaikat kata tak, bika umirtu, dengan sebab namamu lah aku diperintah untuk buka. La aftahu li ahadin qablaka, aku tak pernah buka syurga ni kepada siapa sebelum kamu. Tanda kata Nabi kita, orang yang pertama akan buka pintu syurga, orang yang pertama akan masuk syurga Allah Subhanahu Taala. Ini adalah 3 khususiyat yang saya sebut sini untuk Nabi kita sahaja, tidak ada Nabi yang lain. Dan kita akan dengar lagi pada start kita seterusnya, itu khususiyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan. Khususiyat ataupun istimewa yang seterusnya, mana kata kita dah dengar ni lah, tiga ni yang ketujuh. Iaitu Nabi SAW ini di belah dada dia dan juga di belakang dia ada tanah air yang tunjuk kata dia adalah khatamun nabiyyin. Nabi SAW, kita nak buat kesimpulan lah. Nabi SAW di dalam hidup dia ini kena belah dada 2 kali, sedang pendengar penonton yang dikasih sekalian. Yang pertama sekali seperti mana hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu orang cerita kisah ni. Hal ni berlaku masa mana? Masa Nabi SAW budak lagi. Yang mana masa tu Nabi duk main. Nabi duk di orang panggil apa dengan mak nyusu dia. Bani Sa'diyah kalau tak silap dia, di Halimah Bani Sa'diyah. Duk main kali budak umur lebih kurang 5 tahun. Nabi SAW duk main kali dengan sang dia. Setekala duk main itu tu datangnya Jibril alaihissalam pegang Nabi dan juga belah dada Nabi dan juga waktu tubik jantung ataupun al-qalbu wacai Nabi SAW dan juga waktu tubik satu dagah satu stakar daging yang berada di dalam jantung Nabi SAW dan juga orang kata hadza hazzuz syaitani minka, ni daripada syaitan stakar daging ni. Hak ning stakar daging ning daripada syaitan dan juga Jibril ambil dia ini mari basuh dalam bekas daripada mah yang mana air yang ada dalam bekas itu tu daripada air Zam-Zam. Selepas daripada tu wak masuk kelik tempat tular dia asal jantung duduk di mana. Semasa Jibril belah dada mari basuh ni budak yang duduk main kali dengan dia belah mana? Kalau kita khayal kejut bih duduk dia piyo ni mari belah dada Muhammad. Kau tu tak ada jadi Nabi lagi, budak lagi. Kenanya Muhammad SAW. Kenal kata nama Muhammad. Fak budak ni selalu dah gaduh dia. Yas'auna ila ummihi. Klik pergi cari mak dia. Pergi ngadu kepada mak dia. Hei mak. Pergi royak kepada mak nyusun Nabi lah. Kata Muhammad qad qutil. Muhammad kena bunuh dah. Muhammad kena bunuh dah. Maka seorang akhir sekali Fak ya gaduh mari nak mari tengok, nak mari tolong Nabi ni. So akhir sekali Nabi SAW klik mari jumpa Nabi. Biasa seolah-olah kata tak berlaku gapo sikit abuk, tapi ada sikit orang panggil kata kesan yang berada di muka Nabi itu tunjuk kata Nabi ni letih penat sikit. Bucak sikit. Maka itunya kali yang pertama yang berlaku dan juga Anas royak kata aku ni Anas ni bila yang mula dengan Nabi semasa Nabi SAW hijrah pergi sampai di Madinah. Hekah ni berlaku bila? Berlaku masa Nabi budak-budak umur ni tahun lagi. Tapi Anas royak kata, semasa aku duduk dekat Nabi, duduk khidmat kepada Nabi selama banyak tahun itu tu, aku duduk fati kadang-kadang aku tengok ada lagi bekas jahit di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar royak kata hikmat gapo ni Allah Taala belah dada Nabi semenjak budak lagi. Untuk nak utubik benar-benar syema itai yang mana daripada syaitan. Setiap orang ada, kita ada. Hazzun, satu orang panggil satu suan, satu orang panggil benar cema yang berada di dalam hati kita daripada syaitan ni ada. Setiap manusia ada. Tapi seolah-olah kata nak sedia Nabi ini ni semenjak budak lagi waktu baik. Nak menyucikan Nabi dan juga nak angkatkan darajat Nabi ini semenjak budak lagi. Kali yang kedua, yang berlakunya belah dada pan, suang ok dada Nabi SAW ini,
iaitu semasa Nabi Isra' wal Mi'raj. Seperti mana hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis sahih dalam sahih kedua-dua. Yang mana hadis ini Abu Dzar Al-Ghifari orang Syiah. Nabi SAW kena belah dada. Jibril mari, makna kata semasa tua dah lah. Umur tua dah, masa belum nak hijrah pergi kepada Madinah. Sebab Isra' Mi'raj ini berlaku Qubail Hijrah. Belum nak berlaku hijrah sedikit. Tak cerak. Nyata kata tahun mana. Tapi belum hijrah. Belum hijrah dan juga selepas daripada Abu Talib dan juga Khadijah binti Khuwailid mati. Maka belah dada, Jibril ambil mari ghasalahu min ma'i Zamzam, basuh dengan air Zamzam, yang mana air Zamzam itu duduk dalam bekah yang buat daripada mah juga. Dan mana yang mana dalam bekah itu, dalam air Zamzam itu penuh dengan hikmah dan juga iman. Tengok akhir sekali bubuh masuk semula dan juga mula Isra' Mi'raj, naik Nabi SAW kepada langit. Ni ayat kali yang kedua. Kali yang kedua. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata hikmat gapo? Tak ada yang hikmat kau masa budak. Hak ni hikmat kau belum nak berlaku Isra' Mi'raj ni. Apa? Kena basuh dada untuk sedia Nabi SAW untuk nak pergi munajat, berjumpa ataupun masuk dekat, berjumpa dengan Allah SWT. Walaupun istiwa Isra' Mi'raj ini ada khilaf di antara ulama, kata Nabi SAW ni tengok Allah Ta'ala ataupun tidak tengok. Itu yang berlaku. Dan juga yang ada pada Nabi SAW laginya, iaitu khatamu an-nubuwah, tanah Nabi. Tanah kenabian Nabi SAW yang berada di mana? Ulama raya iaitu makna apa khatam, iaitu qit'atu lahmin nati'ah. Mudah-mudah kata tumbuh daging lah. Kena daging yang tumbuh yang ada bulu di atas dia, di sebelah belakang, berat ke belah kiri sikit. Belakang Nabi berat kepada kiri sikit, iaitu ada. Yang mana ada pada dia itu ada bulu dan juga besar tara mana? Ulama yang kata besar tara mana? Ibnu Hajar yang kata qadru baydatil hamamah. Besar sama dengan telur burung pati. Besar sama dengan telur burung pati. Tara mana kita tengoklah. Ibu jari. Ibu jari tara ning ya. Halus tara ning ya. Itu alamat dia ini. Yang mana khatamun nubuwah ini banyak cerita lah. Di antara cerita dia Buhaira Ar-Rahib. Dan juga kisah Salman Al-Farisi masuk Islam ni. Salman Al-Farisi ni kena pera dengan orang panggil kata pak dia saya. Seolah kata pera Salman serupa dengan nak tina duduk dalam rumah. Sehingga pak dia tua, pak dia waktu baik Salman untuk pergi jaga kebun dia, untuk pergi tengoklah kebun dia. Maka Salman pergi jaga kebun dia. Lalu di satu majlis, yang mana majlis itu tu Rahib Badri Nasara pada masa tu duk mengajar. Dia masuk ke dengar, dia rasa kenal. Salman asal ni majusi, semua kepada api. Dia dengar ajaran orang Nasara duk mengajar Kristian masa tu dia kenal. Dia rasa kata, ni lebih baik daripada agama asalku. Majusi. Dia dengar sehingga akhir sekali, duk ngaji. Sehingga akhir sekali, Badri yang terakhir dia ngaji kata, mung ni kena pergi cari satu orang yang dia akan bangkit jadi Nabi, tempat yang subur, yang ada watama banyak. Khulasah kesimpulannya, kisah Salman Al-Farisi yang masuk Islam ini dia musafir. Dia musafir, so akhir sekali dia kena igat dia orang Yahudi dan juga jadi hama, jadi tat. So akhir sekali dia jadi tat di mana? Sedang pendengar, dia jadi tat di negeri Madinah. Di Madinah. So akhir hidup Madinah. Ninglah punca yang nak jumpa dengan Nabi SAW. Orang Yahudi duk kecek, orang Madinah duk kecek kata ada seorang nama Muhammad, wari agama Islam baru ini. Salman duk ingat dah. Dia pergi cari Nabi SAW. Orang Nasara dulu yang dia ngaji, dia royak beberapa alamat Nabi tak makan sedekah, tak makan zakat. Dan juga Nabi SAW, di antaranya alamat Nabi ada khatamun nubuwah, tanah Nabi yang berbelakang. Dia pergi cari Nabi, dia beri watama kepada Nabi. Nabi, dia kata, "Hei Muhammad, ini aku beri sedekah kepadamu watama." Nabi ambil watama itu beri kepada sahabat, dia diri tak makan. Kerana Nabi SAW. Ni satu alamat. Salman kata, ni alamat Nabi dah ni. Yang kedua, yang ketiga, beri kali yang kedua utama, ni hadiah Nabi makan. Yang ketiganya tinggal asal lagi nak tengok kata belakang Nabi ni ada khatamun nubuwah semua kedap.
Dia duduk Fatih belakang Nabi, acak-acak kali duduk Fatih. So akhir sekalinya dia jumpa dengan tanah air yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. So akhir sekali dia kata inilah adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, seperti mana Badri Nasara royak sebelum daripada ni. Masuk Islam dia. Itu yang kata kisah Salman. Dan juga orang panggil kata ulama yang kata wakpanya khatam nubuwah ada sebelah kiri belakang. Wakpa tak belah kanan. Wakpa tak tengah. Ulama orang yang kata kerana sebelah kiri ni adalah tempat sama dengan jantung yang ada belah kiri kita. Dan juga adalah tempat yang akan dipelihara ataupun jaga daripada was-was syaitan. Syaitan yang masuk pun belah tu juga. Ada khatam sebelah daripada tu. Sebelah daripada tu. Kalaulah kita mengaji mengenai dengan syama'il nubuwah, syama'il an-nabi SAW, kita yang dikarya saya dengan ngajar semua setiap hari mak biasa ngajar dah mengenai dengan khatamun nubuwah. Banyak hadis benar. Al-Imam Tirmizi hipung hadis banyak benar sakut dengan sifat khatam Nabi ni balas mana hakikat yang sebenar daripada hadis yang sahih, bukan daripada hadis yang palsu ataupun hadis yang tak sahih. Banyak. Yang mana kita yang tadi kata besar dia ada bulu. Stok daging. Dan juga orang panggil kata besar sama dengan telur burung fatih. Mana kata tak besar sangat lah. Mana kata tak besar sangat. Satu kali As-Sa'ib bin Yazid, dia yang kata aku biasa pergi dengan khala aku pergi cari Nabi. Dan juga ia royak kepada Nabi kata sesungguhnya anak darah aku ni demam, sakit. Tolonglah doa, tolonglah sapu pala. Maka Nabi sapu pala, Nabi doa sehingga siap. Dan juga nama kapal saat ni As-Sa'ib bin Yazid pergi jalan belakang Nabi dan juga nampak khatam yang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamun nubuwah. Tapi kita nak ayat di sini sedikit, yang saya uri hari ni, ada beberapa riwayat yang dhaif, yang tak sahih daripada Nabi, yang ada sebut dalam kitab Sunan dan sebut dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Yang mana dia kata dia ayat kata dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri pun sebut banyak mengenai dengan ni. Dia ayat kata kalaulah ada riwayat mana yang sebut kata alamat ataupun sifat khatam nubuwah Nabi ini ada tulisan Muhammad Rasulullah ataupun ada tulis di atas dia kata sir fa anta mansur, gilah mung, jalanlah mung akan ditolong oleh Allah SWT. Semua ni Ibn Hajar yang kata falam yathbut minha syai', tak sahih sikit. Tapi pada hari ni sedang pendengar, hari ni ada alamat biasa ni Ustaz Ramli. Ni ada tengah orang dakwa kata inilah rupa dia khatam ataupun tanah nubuwah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiga segi biasa ni. Dalam dia tulis kata Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Di tepi dia kata tawajjah haitsu syi'ta, gilah mun nak pergi orang panggil belah mana nak gigi. Dan juga belah ni kata fa innaka mansur, sama dengan ni. Dan juga dalam bawah kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Hak ni sedang pendengar adalah bukit sikit habuk alamat sifat tanah khatamun nubuwah yang datangnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih tadi kata sama dengan bupati ni besar ni. Pada hari ni ada jenis-jenis pesing buat pesing ni alamat Nabi, alamat khatam Nabi dan juga nego jual. Nego jual sebenarnya ada sebut juga Al-Hafidh Ibn Hajar sebut dalam Fathul Bari dia. Sebut mengenai dengan alamat bahasa ni, tiga segi bahasa ni, ada seorang ulama yang namanya Al-Hakim At-Tirmizi, dia sebut dalam kitab Nawadir Al-Usul dia. Dia wari hadis yang palsu, yang batil, yang mungkar, yang gharib, dia kata mana-mana. Pia yang ada khatam Nabi bahasa ni tiga segi, tulis bahasa ni, dia ayat bahasa ni lah. Tengok dia, semua tengok. Nak nubik luar rumah, tengok. Allah Ta'ala akan jaga setiap perjalanan dia. Pia yang tengok waktu pagi, Allah Ta'ala akan jaga dia mik daripada waktu pagi sampai petang. Pia tengok dia, tengok alamat ning. Masa petang, Allah Ta'ala akan jaga dia sampai waktu pagi esok. Oh, lebih ramai lagi. Allahu Akbar. Pia yang sakut di kedai dia, di kereta dia, akan dapat barakat di kedai dia dan juga kereta dia. Macam-macam. Ulama yang kata mungkar, batil, palsu saja. Ini ingatlah kalau kita jumpa di mana masjid, mana alamat dia biasa ni, cabut. Azimat. Kalau Azimat. Allahu Akbar.
Hei Tok Guru, hei Ustaz, hei bapa-bapa mana yang dakwa kata pasal ni. Hari ni kita boleh kita tengok fatwa ulama Azhar kata bala mana. Dia royak kata ini palsu saja. Ibnu Hajar dia kata ini tak sahih. Tidak ada sikit abuk riwayat yang royak kata sifat alamat khatam nubuwah Nabi ni pasal ni, 3 segi pasal ni, tulis pasal ni. Tak ada. Kalau ada buailah. Hei Tok Guru, kalau ada duk pasal duk jual menega pasal ni, buktilah. Kamu telah menyesatkan ataupun orang panggil bohong, tipu orang awam dengan alamat ni. Ngajilah hadis-hadis yang sahih sebut mengenai dengan khatam nubuwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamat sifat dia ulama Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ning supaya dengan buah pati Allah ya." Tidak ada tulis apa sikit apa. Tidak ada tulis kata Muhammad Rasulullah, tak tulis sikit apa. Bertakwalah kamu kepada Allah Taala, jangan tipu orang biasa, orang kampung, orang yang tidak ada ilmu. Ngajilah dengan sebenar ataupun sahih sungguh daripada Nabi SAW. Saya rasa cukup sekadar tu. Kita nak pergi kepada Ustaz Ramli 10 minit lagi, 20 minit kita akan buktilah. Lebih kurang 21 minit. 10 minit, tak apa. Sebab 23 asal masuk, 20 minit kita bukti pada hari ni, insyaAllah. Alhamdulillah, yang jelas lah kita dengar Ustaz Muklis kita ni iaitu khatam an-nubuwah ni ataupun saja satu sekelar yang kita ni buat nego. Ataupun satu sekelar ni buat kita ni tergantung dengan dia lah, jadi satu azimat. Gantung di kedai lah atau bawa berkilah lah. Gejuan berlaku dah. Itu perkara yang salah berlaku daripada agama al-Islam. Maka alhamdulillah terus lagi khususiat Nabi yang ke 10 dah. Yang ke 10 ni iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi sebagai rahmat kepada sekalian alam. Sehingga lagu mana? Sehingga Allah SWT tak turun azab kepada orang kafir tah dunia ni. Ini rahmat Nabi juga. Dengan itu Allah ayat kepada kita dalam Al-Quran, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Ini salah satu khususiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak turun bala. Tak turun bala, kuat-kuat bala kepada orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada Nabi. Ataupun kerana mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ahmad dia catat dalam hadis dia kata tak? Abi Musa al-Asy'ari dia kata dua keamanan semasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua keamanan. Dengan sebab ada dua inilah jadi aman. Yang pertama ada Nabi kita dan yang kedua dengan sebab mereka itu beristighfar itu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dengan sebab ada Nabi lah mereka itu tak kena bala. Ya tak kena bala yang kuat. Itu satu aman. Yang kedua dengan sebab mereka itu istighfar. Kita sekarang ni tak ada Nabi dah. Nabi dah mati dah. Tapi dengan kerana kita ni beristighfar, tak kena bala kepada kita. Di mana tidak ada istighfar, tak kena bala. Walaupun bala tak besar sebenarnya kaum Ad, kaum Samud, kena bala juga kita. Ini khususiat panggil. Yang mana Ibn Abbas kaya seperti juga kana fihim amanan nabiyullah wal istighfar fazahaba an-nabiyyu wa baqiya al-istighfar. Dua keamanan yang ada kepada kita, satunya Nabi, yang kedua istighfar. Nabi dah gida, ada selagi itu al-istighfar. Ini nak ayat kata Nabi kita ni jadi penepih. Penepih untuk sekat bala tak satu orang kita ni bala yang tak kuat. Ada. Sehingga Abu Hurairah dia kata, orang yang minta Nabi, wahai Nabi, doa itu bala lah. Doa alal musyrikin. Minta Nabi, wahai Nabi, doa itu bala lah kepada orang musyrikin. Nabi kata mana? Inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Allah. Kami tidak utus kepada dunia ni sebagai orang duk sabcang, duk laknat kepada orang. Dak, bukan gitu Nabi tahu. Bahkan aku diutus sebagai rahmat saya kepada manusia. Allahu Akbar. Cukuplah yang kita dengar ni, ayat kata Nabi kita ni jadi penepih, jadi rahmat kepada sekalian alam, sekat tak sebala turun kepada kita. Dan seterusnya, dengan sebab masa cepat ni kita gini cepat, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan hidup Nabi kita. Perkara yang tersumpah ni, perkara yang penting, perkara yang besar, perkara yang hebat, yang mulia.
Allah serupa dengan bukit buka, serupa dengan makhluk dia. Hak ni serupa dengan manusia ni satu sahaja, iaitu hidup pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-72. La'amruka innahum la fi sakratim ya'mahun. Serupa dengan omong kamu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu berada dalam keadaan yang mabuk gila dan jahil. Siapa itu? Orang musyrik Mekah dulu. Allahu Akbar. Sesak yang nyata mereka. Serupa dengan nyawa Nabi, dengan tubuh Nabi ni. Dan letak Imam Ibn Katsir dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan hidup Nabi ni, apa dengan nyawa Nabi ni, tanda kata tashrifun azim, mulia sangat besar kata Nabi, maqamun rafi'un, peringkat yang sangat tinggi, wajahun aridun, iaitu peringkat dia sangat besar lah, bukan orang biasa lagi. Kita bersumpah dengan tubuh Nabi ni. Allahu Akbar. Sehingga dikatakan oleh Qadhi Iyad, dia kata, wa hazihi nihayatut ta'zim, ini adalah mulia yang besar sekali ni. Tak ada lah lebihan ni. Nihayah, suk-suk kemuliaan ni. Allahu Akbar. Tak bersumpah dengan nama Nabi. Allahu Akbar. Satu okay, sahabat lagi, Abdullah bin Abbas, dia kata tak, Allah tak pernah cipta satu nyawa lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa ma sami'tullaha aqsama bihayati ahadin ghairihi. Kami tak pernah dengar, tak pernah tahu Tuhan bersumpah dengan nama siapa orang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kita nak khatam dengan yang terakhir, masa ada seminit setengah ni. Yang terakhir, Nabi kita ada khusiat juga, iaitu syaitan ada pada tiap-tiap orang ni masuk Islam. Allah, sebab Nabi kata Islam. Tubuh saya ada syaitan, mukhlis ada syaitan. Tiap-tiap kita ni ada syaitan, itu nama qarin. Itu hatta kepada kita. Tapi syaitan hadir dengan Nabi ni masuk Islam. Allahu Akbar. Sehingga Nabi kata hadir, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila biqarinu minal jin. Tidak ada siapa kecuali diwakil pada tiap-tiap orang daripada golongan jin. Tiap-tiap orang ada belakang. Saya sahabat dengar ni tanya, wa iyyaka ya Rasul, wahai Nabi dah juga? Nabi kata, ya. Qala wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama. Satu riwayat fa aslamu fala ya'muruni illa bi khair. Aku dah juga, tapi Tuhan jaga aku sehingga syaitan tu masuk Islam. Ataupun Tuhan jaga aku sehingga aku tu selamat daripada syaitan. Dua makna di sini. Tanda kata syaitan hadir tubuh Nabi tu masuk Islam, khususiat Nabi juga. Dengan itu kita cukup sekali dulu pada hari ini kerana masa kita ni orang nak azan. Ya. Kita jumpa pada hari Rabu depan pula insya-Allah. Kita ada 3 halaqah lagi insya-Allah kita akan pergilah. Ya. Dan juga kita agak kata sedang pendengar boleh istifadah yang banyak insya-Allah. Maka pada hari ini kita cukup sekadar insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح المبارك، عمل التعاون على البر والتقوى.